Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa. Tiba-tiba Parti Amanah telah membuat satu ajakan terbuka kepada PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Apa cerita sebenarnya ni? Seperti mana yang telah saya sebutkan pada awal video saya tadi, Parti Amanah secara tiba-tiba menghulurkan jemputan kepada PAS untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan ini untuk kemaslahatan rakyat dan juga untuk kekuatan orang-orang Melayu. Inilah yang telah disebut oleh Naib Presiden Parti Amanah yang baru sahaja dilantik, iaitu Saudara Adli Zahari. Dan sudah tentulah benda ini ada bersyarat, di mana syarat yang telah ditetapkan oleh Adli Zahari ialah PAS meninggalkan benda-benda berkaitan dengan 3R, iaitu berkaitan dengan race, iaitu kaum, religion, iaitu agama, dan juga royalty, iaitu Raja-Raja Melayu. Dan ajakan tersebut telah pun direspon oleh Mursyid Al-Am PAS, iaitu Tuan Guru Hashim Jassin, di mana Tuan Guru Hashim telah memberikan maklum balas. Dia kata tak ada masalah kalau PAS hendak bersama dengan Parti Amanah, no problem, dengan syarat Parti Amanah tinggalkan DAP. Bab tinggalkan DAP ni tuan-tuan dan puan sekalian, saya cakap terus terang, kebarangkalian untuk kita lihat kucing bertanduk jauh lebih tinggi berbanding dengan kita nak tengok Parti Amanah ini meninggalkan DAP. Mana mungkin Parti Amanah akan meninggalkan sebuah parti abang long yang selama ini membela mereka daripada kecil sampai ke besar. Mana mungkin mereka hendak meninggalkan parti yang telah menjadi asbab kepada kewujudan Parti Amanah tersebut. Memang takkanlah tuan-tuan sekalian, memang takkan. Tak payah bermimpi di siang hari ataupun di malam hari sebenarnya. Dan secara asasnya, respon daripada Tuan Guru Hashim itu telah pun direspon kembali oleh Presiden Parti Amanah, iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu, yang mengatakan kita tidak perlu melayan kenyataan Tuan Guru Hashim tersebut kerana Amanah tidak ada keperluan untuk meninggalkan DAP, dan Amanah sebenarnya bekerjasama dengan DAP berdasarkan kepada ketetapan PAS sendiri yang bekerjasama dengan DAP pada PRU 2008 dan juga pada PRU 2013. Dulu bukan main puji, tapi sekarang dah tak nak. Jadi Amanah tak perlu ikut saranan daripada Tuan Guru Hashim Jassin tersebut. Tapi itulah kelakarnya. Mungkin Mak Sabu ni terlupa nak sebut ketetapan daripada Muktamar PAS tahun 2015 dekat Kuala Selangor yang menyatakan PAS putus dengan DAP. Tapi masa tu Abang Mat baru kalah pemilihan. Jadi mungkin dia terlepas pandang perkara tu kot. Tapi tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Berbalik pada kita bercerita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya pada pandangan saya lah secara peribadi, tindakan Parti Amanah tiba-tiba pula nak buat ajakan terbuka pada parti PAS ini, saya rasa ada 3 sebab. Ataupun lebih tepat 3 strategi. Yang pertamanya, berkemungkinan ajakan ini adalah bertujuan untuk merenggangkan serta mengeruhkan hubungan antara PAS dan juga Bersatu. Sebab macam mana kita tahu, Bersatu sekarang ini pun tengah bermasalah. Selain daripada akaun mereka kena sita dan sebagainya, mereka juga berhadapan dengan masalah beberapa MP mereka lompat menyokong kerajaan perpaduan. Dan ramai juga pihak yang cuba cucuk lubang selama inilah, yang mengatakan PAS patut kotai Perikatan Nasional, patutnya calon Perdana Menteri Malaysia dari Perikatan Nasional ialah dari PAS dan sebagainya. Mereka cuba cucuk daripada dulu sampai sekarang benda-benda yang sama. Cuma mungkin kerana mereka tidak gunakan pelantar, maka cocokan itu tidak berkesan lah. Tetapi itulah dia. PAS ini macam mana kita tahu, mereka ini tak pentingkan jawatan, tak pentingkan pun kedudukan Perdana Menteri, tak pentingkan pun kedudukan menteri ke apa-apa ke. Yang penting Islam tertegak, itu saja. Yang keduanya, saya rasa tindakan Parti Amanah ini tiba-tiba ajak PAS antara lain ialah untuk orang kata apa, mengimbangi sebenarnya kegagalan UMNO dan juga Parti Amanah itu sendiri dalam menarik sokongan orang-orang Melayu. Bukan lagi satu rahsia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pakatan Harapan memang tidak dapat sokongan orang Melayu. Ketika PRU yang ke-15 dulu pun, mereka hanya dapat 11% sahaja sokongan orang-orang Melayu. Bahkan UMNO sendiri semakin lama semakin ditolak oleh orang-orang Melayu. Jadi, untuk mengimbangi keadaan, menyaksikan yang orang Melayu nak sokong balik kerajaan perpaduan, maka mungkin kerana itulah Parti Amanah cuba membuat ajakan kepada parti PAS. Tetapi yang ketiga ini yang saya rasa lebih tepat, iaitu ini merupakan satu strategi untuk provoke reaction saja. Mereka semua tahu yang PAS tidak akan bekerjasama dengan Parti Amanah atau mana-mana parti pun selagi mereka ini masih ada hubungan dengan DAP. Mereka dah tahu dah PAS akan tolak benda itu. Jadi mereka ajak juga dengan harapan PAS tolak ajakan tersebut dengan kata kami tak nak bekerjasama selagi you bersama-sama dengan DAP. Jadi bila PAS tolak ajakan tersebut sama ada secara langsung ataupun tidak, maka anak-anak papa, mereka punya satro-satro akan memainkan naratif, tengok PAS tidak mahu perpaduan, tengok
PAS menolak perpaduan. Tengok PAS sombong, bongkar ego dan macam-macam lagi. Percayalah, naratif itulah yang bakal dimainkan. Tetapi, sebelum mereka semua ini hendak memainkan naratif-naratif ini, saya ingin mengingatkan kepada mereka semua ini dan kepada sesiapa sahaja yang menonton video saya ini, sebenarnya dulu lagi PAS pernah melontarkan cadangan dan ajakan kepada Parti Amanah untuk menyertai Muafakat Nasional. Tarikhnya bila? 9 hari bulan Disember tahun 2021, diajak oleh Datuk Ni Amar yang menyatakan bahawa Parti Amanah jom sertai Muafakat Nasional dengan syarat tinggalkan DAP. Nampak tak? PAS konsisten. Sesiapa sahaja yang hendak bekerjasama dengan PAS, silakan, tak ada masalah. Kita akan bekerjasama dengan syarat tinggalkan DAP. Kenapa PAS tak suka dengan DAP? Semua tahu sejarahnya macam mana, semua tahu kisahnya macam mana. Jadi tak perlulah saya ulang dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi nak kata PAS ini menolak perpaduan? Tidak. PAS boleh bekerjasama dengan UMNO yang dimusuhi, yang berperang, yang bergaduh sejak berpuluh-puluh tahun dalam satu Muafakat Nasional. PAS boleh menerima Muhyiddin Yassin yang dahulunya pernah mengatakan PAS itu parti ajaran sesat semata-mata untuk kepentingan Islam dan juga Melayu. No problem. Jadi terbukti PAS selama ini tidak pernah menolak kerjasama dengan mana-mana pihak asalkan tidak mengganggu agenda PAS untuk menegakkan Islam dekat muka bumi Malaysia ini. Jadi tak boleh nak katalah yang PAS ini menolak perpaduan. Parti Amanah lah yang perlu dipersalahkan kerana tanpa sayang sangat dengan DAP. Tapi macam saya katakanlah, lagi logik untuk kita tengok kucing bertanduk berbanding untuk melihat Parti Amanah meninggalkan DAP. Tapi yang paling saya nak respon sekali tuan-tuan dan sekalian ialah kenyataan Mat Sabu yang dikata, oh kita tak perlu layan kenyataan daripada Tuan Guru Hashim Jassin tersebut. Mat Sabu ni mungkin terlupa. Beliau ini jadi presiden pun atas ihsan mesyuarat saja. Pemilihan untuk tahun ini menyaksikan beliau langsung tak popular, berada dekat kedudukan ke-8, corot berbanding dengan tahun 2019. 2019 at least dia dapat nombor 7. Tahun ini nombor 8, jauh lebih teruk. Makin lama Mat Sabu makin tak popular dalam parti dia sendiri pun. Tetapi tetap dipilih sebagai presiden sebab konsep Parti Amanah punya pemilihan, dia pilih ramai-ramai, kemudian ramai-ramai yang menang itu akan bermesyuarat lantik siapa presiden, siapa timbalan presiden, siapa naib presiden. Dia bukan macam UMNO punya style, dia bukan macam PAS punya style. Jawatan itu ditandingi dan kemudian siapa bertanding presiden, dia lawan presiden. Tapi macam Parti Amanah ni, dia kumpulkan selungut dalam satu bekas. Bila ada nama-nama yang tertentu menang dan masing-masing mesyuarat lantik sesama sendiri. Itu Parti Amanah punya style pemilihan. Jadi nak beritahunya kat sini, Mat Sabu ini merupakan seorang yang tak popular bukan sahaja di kalangan rakyat Malaysia tetapi dalam partinya sendiri. Jadi kepada Abang Mat Sabu, memandangkan anda ni pun sebenarnya langsung tak popular dalam parti anda sendiri pun, jadi presiden pun atas ihsan mesyuarat sahaja. Jadi tak payah respon lebih-lebih lah Abang Mat. Geli dengarnya, betul tak? Tapi itulah, kadang-kadang mereka ini mungkin lupa diri sebenarnya. Sebab mereka ini rasa mereka ini kerajaan, sebahagian daripada kerajaan, maka mereka rasa mereka boleh buat apa sahaja, termasuklah mengeluarkan kenyataan dengan keadaan muka yang tak tahu malu. Yalah, dah Sani Hamzan pun kata macam ni kan. Sani Hamzan kan orang Parti Amanah. Patutlah. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.